Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Bersih Kuasa Masjid Nurul Said Santan Perlis, tuan-tuan pemuda Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT kelimpah kurnianya. Dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dia beri kesempatan pada hari ini dapat sama-sama kita hadir solat maghrib berjemaah. Dia dapat sama-sama kita sambung kuliah dui bulanan kita, iaitu setiap hari Khamis minggu pertama, ketiga dan kelima insya-Allah. Dan pada minggu ni, hari ni dah masuk minggu ketiga, Khamis pada bulan September, tuan. Dan pada hari ini kita akan sambung tajuk kita berkaitan dengan bab ilmu, iaitu larangan menuntut ilmu, larangan dengan niat betul selain daripada mencari wajah Allah. Nabi larang kita, Allah larang cari ilmu ni hanya kerana Allah Ta'ala, bukan kerana benda selain daripada Allah, tuan. Jadi mungkin nak apa, pangkat, nak harta, nak sebagainya, larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang Nabi beritahu, apa yang Allah beritahu kepada kita dalam hadis ni, dalam kitab ni, benda larangan. Jadi dihimpun dalam satu kitab tentang larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dihimpunkan. Yang kita dah tahu lah ni benda yang kena buat, sembahyang, puasa, zakat, haji, semua tu. Tapi rupa-rupa kita terlepas pandang, yang mana ada benda yang Nabi larang dan Nabi Allah larang berkaitan dengan ibadah ni sendiri, tuan. Jadi kita tengok tentang kitab Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, tuan. Tajuk kita hari ini larangan menuntut ilmu dengan niat selain mencari wajah ataupun redha Allah, tuan. Pertama sekali ada satu hadis daripada hadis Muslim. Dalam hadis itu Abu Hurairah radhiyallahu terdahulu telah disebut, kemudian seorang yang mempelajari ilmu, mengajarnya dan membaca Al-Quran, ia akan dibawa ke hadapan Allah. Suatu ketika nanti dekat dunia dia mengaji, dia belajar, dia mengajar, baca Al-Quran. Akhirat nanti dia akan dibawa ke hadapan Allah. Lalu disebutkan nikmat-nikmat Allah pada dirinya, dan ia pun mengakui Allah bagi nikmat lagu ni, sebagainya, macam-macam. Dia pun mengaku Allah bagi semua tu. Lalu Allah berkata, untuk apakah engkau gunakan nikmat tersebut? Nikmat yang aku bagi dekat dunia ni, hang buat apa? Itu bahasa kita lah. Ia menjawab, aku mempelajari ilmu, mengajarnya dan membaca Al-Quran kerana-Mu semata-mata. Ya Allah, aku mengajar Al-Quran ni, mengajar ilmu ni, belajar, mempelajari, mengajar orang pula kerana Engkau, wahai Allah. Itu kata-kata lelaki itu. Ia menjawab, aku mempelajarinya, ilmu, mengajarnya dan membaca Al-Quran kerana-Mu semata-mata. Kemudian Allah berkata pula, Allah balas balik, engkau dusta, engkau pembohong, engkau penipu. Sebenarnya engkau mempelajari ilmu dan mengajarnya supaya disebut alim. Dah, engkau bohong. Yang main ada ngaji ni sebab apa? Orang kata alim. Oh, ni tok guru ngajar ni apa? Tok guru tu apa tu alim, warak sebenarnya. Nampak dia beza dah lari. Kita pun sebab apa main mengaji? Duk lepak kat luar, pergi kutu rayak, kutu mampu melepak. Main masjid ni orang kata alim sikit. Anak siapa tu? Anak Pak Mat, alim dia tu. Nampak beza, tuan. Jadi semua ni Allah larang. Jadi Allah kata lagi, engkau membaca Al-Quran supaya disebut qari. Yang baca Al-Quran tadi ni qari, bagi sedap suara nak ni. Nampak dia suka. Sebab apa? Orang puji dia. Dia baca tu bukan kerana Allah, kerana nak dipuji, kan? Ni menang ni qari Negeri Perlis, ni qari mana ni, qari Melaka contohnya. Nampak, dia bukan kerana Allah, kerana nak tahta, jawatan ataupun pangkat ataupun gelaran. Begitulah kenyataannya. Jadi Allah beritahu, kemudian diperintahkan agar ia diseret, lalu dilempar ke neraka. Hadis Muslim. Jadi tuan, kita ni kena berhati-hati. Main mengaji tuan, betul niat kita kerana Allah kah, kerana manusia kah, kerana makhluk kah, kerana apa kah, kena betul niat. Sebab tu kul amalu biniat.
Setiap yang kita buat lah ni mesti balik pada niat asal kita tu. Sebab apa main masjid? Kerana Allah Ta'ala. Sebab apa ni? Sebab buat ni itu perintah Allah. Sebab apa jangan buat? Itu larangan Nabi, larangan Allah. Kita tahu dengan jelas. Bukan kerana makhluk, bukan kerana benda-benda lain, tapi kerana Allah Ta'ala, tuan. Samalah kita nak makmurkan masjid ni sabar kerana Allah Ta'ala, tuan. Okey, hadis Muslim, tuan. Okey, yang kedua, tuan. Menuntut ilmu adalah jalan menuju ke syurga. Cari ilmu ni rupanya jalan mudah ke syurga. Kita main mengaji malam ni contohnya, tak balik contohnya. Apa jadi? Itu jalan menuju ke syurga, tuan. Bukan senang, tuan. Apa dalilnya? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, nescaya dimudahkan oleh Allah baginya jalan ke syurga, menuju ke syurga. Kita main belajar ilmu malam ni walaupun hujan kenyang-kenyang. Kalau ikut tadi ni malas lah. Aku ni tak main tak apa. Hujan daripada pukul 5 petang tadi, mendung lah. Kalau main pun baik aku belengkang kat rumah. Bukan tu lah, tarik ke selimut lena pun tak apa. Sembahyang kat rumah pun sah. Tak, tuan. Kita main belajar ilmu kan? Sebab apa? Allah beritahu dah, Nabi beritahu, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, nescaya dipermudahkan oleh Allah baginya jalan menuju ke syurga. Satu jalan nak main payah, satu jalan Allah bagi ke syurga mudah. Tadi nak main apa masjid, kan? Start kereta, Allah bateri kong pula dah, contoh lah. Start motor pula, minyak habis pula dah. Lagi ni apa? Naik gerek, kok krek gerek nak. Main masjid juga, kan? Kalau ikut tak main tak apa, motor rosak, minyak habis, esok dah pula cara lain. Tak, kita main juga. Susah kita main masjid ilmu, lagi senang kita ke syurga. Lagi banyak cabaran, lagi mudah kita ke syurga, kan? Jadi kita penting kita sabar, kan? Hadis Muslim. Okey, barang siapa yang menempuh satu jalan, yang tadi ni lah, untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju ke syurga. Hadis Muslim. Okey, dalil yang lain pula, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Kita main masjid, main masjid, main kuliah sebagainya ni, cari ilmu, tuan. Sepanjang kita keluar tadi maghrib, langkah kanan keluar rumah tu, naik kereta, naik motor, jalan kaki ke, sampai ke masjid, maya maghrib. Habis maghrib tak balik lagi, dengar kuliah, tuan, contohnya. Sampai ke Malaysia, baru balik pula sekali lagi. Bila? Pukul 9 lagi sampai rumah. Masuk pula. Sepanjang kita keluar dan balik tu, dia ada di jalan Allah, tuan. Bukan senang, tuan. Dah dapat syahid apa kecil sebenarnya ni, kan? Buat-buat katalah meninggal tengah jalan, kemalangan ke apa ke, kita berada di jalan Allah, tuan. Bukan senang. Jadi hadis Tirmizi, Ibnu Majah. Okey. Dalil yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, ketahuilah orang yang hadir. Siapa yang main ni hendaklah menyampaikan kepada orang yang tak hadir. Siapa yang main bagi tahu kepada orang yang tak main. Jadi siapa kita ni yang main mengaji ni, yang tak main tu kita habang kat dia. Mainlah nak kuliah apa ustaz ajar ni, tentang apa? Tentang ilmu contohnya, tentang apa? Tentang solat, tentang apa? Tentang halal haram, tentang apa? Tentang ibadah contohnya, tentang tajwid Al-Quran, tentang hadis. Cerita dia nak dengar tak dengar, itu cerita lain. Kita sampai. Sebab dalil dia balighuni walau ayah, sampaikan aku walaupun satu ayat, bagi tahu, kan? Dia nak dengar tak dengar itu lain cerita, dia terima tak terima itu hak Allah pula. Nak bagi hidayah, nak bagi faham, nak ikut tak ikut ke, itu hak Allah. Kerja kita sampai. Sebab tu Nabi kata apa? Dakwah kita ni Allah tak tanya berjaya tak berjaya, amal tak amal ke. Tak, yang tanya bagi tahu tak depa, ajak tak. Tu yang dia tanya. Kan? Berapa orang ikut, seorang, dua orang ke, 1,000 ke, 2,000 ke, 1,000,000 ke, tak main peranan. Tak ada manfaat pun di sisi Allah. Sebab Allah ni makhluk apa? Kita ni makhluk, Allah itu Tuhan. Kan? Kalau kita beriman tak beriman pun tak ada apa. Balik pada kita balik. Kita beriman, alhamdulillah, syurga tempat kita. Kita tak beriman, neraka tempat kita. Tu dia punya beza pun. Tapi kenapa kata Allah rugi sikit ke apa? Tak rugi, tak jejah langsung Allah ni, tuan. Cuma kita ni ajak, tuan. Mau tak mau itu hak Allah pula, buka pintu hati. Jangan kita beban lah. Sedih ke, rasa apa tu ni ke, idih apa, rasa sebagainya, duka ke apa, tak. Dakwah ni memang lagu tu. Kena pertahankan. Buat macam biasa, ikut apa yang Allah suruh. Senyum, berlaku adil, akhlak, tunjuk akhlak yang baik. Itu yang kita nak buat, tuan. Hadis Muslim dan Ibnu Majah. Kemudian tuan, gambar ni, tuan. Ni tu saya tunjuk tu gambar mata tempat kat, tuan, tentang pokok, tuan.
Apa pokok ni, tuan? Sebab apa, tuan? Sebab apa saya tunjuk video, tuan? Gambar orang tebang pokok. Sebab tuan, pokok ni sekali tengok biasalah tebang pokok kan, di rumah, di kampung, di bendang, di kebun dan sebagainya. Tapi cerita ada gambar, tuan. Tengok ni. Pokok ni kalau perasan, katanya tukang tebang, ada tukang tebang dia ambil sepokok RM100. Ada pokok tukang tebang ni kata 200. Ada yang kata 500. Bahkan ada yang kata 1000. Pokok yang sama tapi harga beza. CA 100 pokok, CB 200, CC 500, yang CD pula 1000 sepokok. Sebab apa beza harga? Kita tengok gambar ni. Tepi tu rumah orang, kiri ni rumah orang. Kata rumah kita, pintu kebaikan, maghfirah dan pahala akan dilimpahkan. Dengan kita cari ilmu ni, Allah angkat kita pintu kebaikan, dibuka pintu kebaikan, dan diberi maghfirah, keampunan, dan pahala akan dilimpahkan. Jadi bila kita cari ilmu ni, Allah bagi kebaikan kepada kita, Allah angkat darjat kita, Allah hapuskan dosa kita. Itu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Dan apa dalilnya? Hadis Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, man yuridillahu bihi khairun yufaqih fidin, maka ia akan diberikan kefahaman tentang agama. Kalau Allah nak orang tu faham agama, dengar sikit, kan, tapi faham lebih. Kerana kita main masjid pun letih ni. Tadi kerja bendang, kerja kedai, kerja pejabat, kerja sebagainya, berniaga. Tapi kita main masjid juga, dengar kuliah juga. Duk lena-lena, terlena, tersandar, kan. Tapi apa? Allah bagi kefahaman tentang agama ni. Mungkin awal tadi dengar sikit, tapi lebih lajak dia, faham dia, lebih mendalam, tuan. Jadi itu hak Allah. Jadi kita minta doa, tuan, sesiapa yang Allah bagi kehendaki tentang agama ni, Allah beri kefahaman tentang agama, yufaqih fi din, tuan. Hadis Bukhari dan Muslim. Sama juga dalil daripada Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Apa dia, tuan? Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian. Orang yang beriman antara kita ni, Allah akan angkat darjat kita. Yang mana diberikan ilmu berupa darjat. Tak sama, tuan. Dengar sama, tapi ilmu itu diangkat berupa darjat. Orang yang berilmu ni, dia tak sama orang yang berilmu dengan tak berilmu ni. Contoh, tuan, gambar ni. Iaitu gambar apa ni? Stroller pi sekolah, tadika dapat CJ, ambil convocation sekolah apa, Allah mendengar sekitar 6 pun ada. Universiti, ijazah master PhD, dapat apa? Ijazah, tuan, genggam ni. Jadi kalau tengok balik, ni gaji, tuan. Zaman law, tuan, ni contoh ni lama orang, tuan, mungkin 5 tahun ke 8 tahun lepas. Statistik dia, PMR gaji 100,000 kata starting. SPM law pun bukan 1000 jugalah, 1200 itu. CJ 1008, diploma 2200, degree, ni kan tinggi lah ni. Master tapi tak sampai lah ni. Nampak kata sebab apa diberi gaji beza? Sebab tahap pendidikan, ilmu. Ngaji sekolah rendah saja, gaji kerja berapa mula. Gaji saja SPM mula naik sikit. Pi ijazah, pi master, PhD, beza gaji. Itu dunia berharga. Sama juga kita agama ni, Allah angkat darjat berbeza-beza. Orang yang biasa, orang yang sederhana, orang yang hebat. Jadi berbeza-beza darjat orang yang berilmu ni. Kalau kita tengok balik, semua gaji ni banyak ni. Kalau duduk di KL, tuan-tuan, miskin. Tuan, sebab apa? Di KL ni, di bandaraya ni besar. Kalau 3,000 pun, 4,000, tuan, 3,000 tu kalau seorang kaya lah, boleh lah hidup. Tapi kalau berkeluarga ni, tak lepas, tuan. Di Perlis kita mungkin 1,000, 2,000 ni okey lagi. Tapi di luar sana tu, boleh banyak, keluar pun banyak. Toolnya, parkingnya, sebagainya, semua pakai duit, tuan. Okay, yang kedua, tuan, ni 10 pekerjaan menawarkan gaji tertinggi. Ni, tuan, ni dia punya statistik, dia punya ni, iaitu macam mana yang kerja paling banyak lah ni gaji, tuan. Kelok you ni ada CJ, ada ijazah sebagainya. Farmasi, tuan. Kita ada baca doktor, lawyer sebagainya, tak. Farmasi tu dia ranking atas.
Sebab kalau tengok balik farmasi ni keluar ubat, dia kena keluar, dia punya bidang dia tu sangat penting tuan. Itu tuan. Sebab tu kan farmasi pun kalau kita tengok balik bukan senang buka farmasi. Dia kena ada lesen pun tak banyak, limited kan. Jadi kerja korporat yang kedua, khidmat kewangan, accountant, baru doktor tuan, kejuruteraan, juruterbang, pilot semua ni bawa main ke bawah ni. Ni gaji dunia tuan. Jadi tu contoh. Tapi lagi tuan, gambar ni tuan, macam mana manusia di sekeliling kita tuan. Gambar ni tuan. Ni gambar tuan di satu tempat mereka buat pembinaan, buat pembangunan. Dia cangkui tuan, pasiak bawah tu pun naik atas. Tingkat 2 pun naik tingkat 3. 3 naik ke 4. Tuan bayangkan berapa lama nak siap. Ni tuan. Kita mudah lah ni. Ambil train, Tadano Kato ke, angkat pasiak, angkat sini bancuh, buah atas. Tu. Tingkat tu dia berkais bawah ni, bukti tingkat 2. 2 pula naik tingkat 3. 3 naik ke 4. Bayangkan berapa lama nak siap. Kalau 5 bangunan, 6 tingkat, 7 tingkat, bayangkan. Tu risiko mereka bekerja tuan. Ni di luar negara sana tuan. Okey, contoh. Ni gambar yang kedua. Ni buat rumah macam tadi juga, tapi dia moden sikit. Pakai apa? Lori simen ni. Kan? Jadi kalau tengok di sini, kan? Bezanya walaupun dia hebat buat lori simen ni, tapi dia masih guna tradisional. Yang mana tuan-tuan, dia pakai tu. Timba yang mana yang lori tu ni, dia baling ke wadah. Ambil satu timba, tuang. Baling ke bawah pula, tuang pula. 10 kali baling tuan, lemuh lah kita ni. Ni yang ketiga pula. Macam mana? Kan? Upah angkut bata. Buah atas kepala. Buah dua. Sebab apa? Cari rezeki yang halal tuan. Cari rezeki, bekerja. Nampak? Bubuh lagi. Lagi banyak bawa. Lagilah banyak dia punya gaji kahban sebenarnya. Habis satu tak tu, buh lagi tuan. Ni kerja depa. Kita nak bawa 2 bata pun tak sanggup lah. Buh 10. Tak bangkit tidur kita nak orang ni. Nampak tuan? Ni mereka tuan. Di mana ni? Di atas buk tuan. Tu. Seberangi pula tu, titik kecil. Kita taruh jalan lenggang pun nak jatuh dah. Ni tuan, depa tuan. Cari rezeki. Kalau jatuh atas tu, bawah tu pula dah lah gaji tak boleh. Kena bayar ganti rugi pula tuan. Risiko tuan. Sebab tu mereka ni pulut main Malaysia. Walaupun gaji 500 ke 1000 ke, banyak lah tu. Sebab apa? Kita rezeki murah tuan. Mereka tuan nak kerja, tapi kerja tak ada. Kerja pula payah tuan. Itu negara mereka tuan. Jadi kita bersyukurlah, kita main ke Malaysia ni, duduk Malaysia ni, kita ada rezeki. Tapi kita yang malas bekerja tuan. Okey, tapi lagi tuan. Okey, ni contoh. Ni contoh macam pembinaan tentang teknologi. Macam mana kita bila kita berilmu ni, Allah bagi kita mudah untuk kita buat kehidupan kita ni. Kita tengok gambar ni. Gambar apa ni? Ni gambar tuan-tuan, kereta api dia buat jalan kereta api. Kita duk tengoklah kereta api ni buat jalan bawa kereta api lalu. Tapi di negara ni sambil lalu kereta api sambil buat jalan. Dia buat gerabak belakang tu, ada yang tolong buh batu, ada yang duk bakar dia punya tu, tempat alas dia punya tu kan. Kalau kita lah pakai kayu tu ni, kalau dia pakai benda konkrit ni. Ada mesin pula tolong bubuh, ada mesin tolong buh batu, ada mesin pula tolong buh rel besi. Sekali lalu tuan, sekali siap jalan. Jalan kereta api tuan. Ni kereta api buat jalan kereta api. Nampak? Sambil lalu, sambil buat jalan. Nampak tuan? Hebat tak hebat teknologi di luar sana. Kita di Malaysia ni sanggup bayar berbilion-bilion. Sebab apa? Kita tak ada kefakaran, kita tak ada ilmu dalam bidang ni. Tapi mereka nampak, sekali lalu, sekali buat jalan, sekali siap. Nampak tuan? Hebat tak hebat Allah bagi. Jadi manusia ni walaupun akal tu, otak tu sikit, kecil je, tapi berkembang, boleh buat macam-macam. Itu manusia Allah bagi tuan. Kalau kita ulul albab berfikir tuan, berapa hebatnya nikmat Allah bagi pada kita ni. Tapi kena belajar dengan ilmu tuan, kita boleh buat macam-macam. Naik atas bulan, naik ke sebenarnya ni kereta terbang pula ni. Tak tahu bila nak terbang ni. Nampak macam lawak. Lepas ni kan kereta terbang tak berhenti set. Main masjid pun tu dia terbang. Tapi takut tuan bila terbang ni, accident kat atas jatuh bawah. Amal-amal. Bahaya lah. Nampak tuan?
Sekali lalu, sekali siap tu. Panjang tuan. Nampak macam-macam gerabak dia yang bawa apa tu batu dan sebagainya, bawa apa tu simen, bawa dia punya besi sebenarnya. Itu ilmu tuan. Okey. Dari yang seterusnya, hadis Tirmizi daripada Ibnu Majah. Dan sesungguhnya para malaikat akan merendahkan sayap-sayap mereka bagi penuntut ilmu sebagai tanda redha terhadap apa yang mereka lakukan. Ya tuan, kita main ilmu ni, malaikat payung kita kan. Satu rasa seronok, rasa tenang, rasa ralik. Kadang-kadang tu rasa tadi letih-letih pun rasa segak balik kan. Tapi kita pun boleh tenang, pick up balik. Tadi nak pick up apa pun jam. Main time masjid ni, lapang, teringat macam mana esok nak buat apa mau jatuh balik contohnya. Jadi sebab apa? Malaikat dia rendahkan sayap dia dan bagi apa? Bagi penuntut ilmu sebagai tanda redha terhadap apa yang mereka lakukan. Sungguh seorang yang berilmu akan diminta ampun baginya. Kita yang berilmu ni, kalau kita mengaji, akan diminta ampun baginya oleh semua yang ada di langit, makhluk di langit dan di bumi, sampai pun ikan di lautan. Ikan di laut dan mendoakan kita, ya Allah, ampunilah si fulan, rahmatilah si fulan. Doa kepada apa? Penduduk langit dan penduduk bumi ni kepada kita kan. Makhluk-makhluk ni tumpang gembira, tumpang ambil manfaat tentang kita yang berilmu ni. Ikan di laut pun mendoakan kita. Kemudian ada disebut lagi keutamaan seorang yang berilmu atas seorang ahli ibadah bagaikan keistimewaan bulan di hadapan bintang-bintang. Orang berilmu ni benar, dia macam bulan duduk kat bintang-bintang. Bulan ni cerah, jadi pedoman, jadi rujukan, jadi panduan. Para ulama adalah pewaris para nabi. Ni penting kan. Ulama waris para nabi. Kalau ulama tu dia main ikut suka dia, kepala dia, tak ikut nabi, itu bukan ulama. Ulama mesti waris nabi. Apa nabi kata A lah dia kata ke orang, B lah kata orang. Dia tak tambah sikit pun, tak bermalas, tak bohong sikit pun, tak kurang sikit pun. Sebiji macam mana nabi bawa. Jadi itu kata ulama warisatul anbiya. Dia tak lebih, dia tak kurang daripada nabi. Dia mesti ngam-ngam seperti mana nabi bawa dan agama ni. Para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Nabi tak bagi kita duit, tak bagi kita harta. Mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang dapat mengambilnya, sungguh ia telah meraih bagian yang banyak. Kalau kita boleh ambil ilmu tuan, kita ni golongan yang beruntung, golongan yang mendapat manfaat daripada apa yang Nabi tinggal pada kita. Hadis Tirmizi, Ibnu Majah tuan. Lagi tuan. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah fardu di atas setiap orang Islam, dan penuntut ilmu akan didoakan keampunan oleh setiap sesuatu, termasuk ikan-ikan di laut. Hadis riwayat Anas bin Malik. Nampak? Ulang balik, penuntut ilmu itu adalah fardu di atas setiap orang Islam. Kena cari ilmu. Dengan ilmu tuan, kita didoakan keampunan. Apa dia tadi? Semua penduduk di langit dan makhluk di bumi ini. Hatta apa? Ikan-ikan di laut. Saya pun heran, macam mana doa kita? Sebab apa Nabi sebut kan? Macam mana ikan doa kita ni? Saya boleh cari-cari tuan. Saya jumpa video tuan. Bos saya tahu rupanya betul binatang ni doa kita tuan. Gambar ni tuan. Gambar apa ni? Satu gambar diver, penyelam. Di mana ni? Di dalam dasar laut di Bali, Indonesia. Dia duduk diving, dia tengok apa? Kalau kita pergi bawah tanah bawah laut ni, saya tahu orang putih tu gambar ikan pari, ikan macam-macam warna-warni cantik. Tapi di tempat kita tu dia sampah banyak tuan. Sebab apa jadi begini? Ni tangan-tangan kita ni yang mengotorkan alam kita. Kita lepas dekat rumah kita longkang, lepas ke kangak kita ni, pasti ayak apa semua tu bawa pi ke laut kalau boleh. Pi ke Langkawi, pi ke tempat lain tuan. Nampak tuan? Bila jadi lagu ni, ikan-ikan pun akan tumpang sakit. Dia boleh makan elok-elok, makan pasti tercekik dah. Penyakit sebagainya. Jadi habitat mereka terganggu. Habis tuan. Kalau kita berilmu tadi, ikan pun tumpang berimba, tumpang ambil manfaat. Kalau kita tak berilmu, pakai akal kita, balik sampah motor kata, habis alam kita tuan. Sebab tu tuan, bukti jelas. Semua penduduk langit, penduduk bumi ni, makhluk yang mana ni mendoakan kita. Sebab apa? Bila kita berilmu, kita minda kelas pertama. Kita boleh ubah alam ini, kita boleh jaga alam ini. Nampak tuan? Sebab tu bila hujan ni rahmat tuan. Tapi bila hujan lah ni jadi apa? Jadi bencana pula. Allah beritahu dengan jelas dah. Aku turun hujan ni rahmat. Kenapa jadi banjir? Sebab tangan kita sendiri. Dulu hujan, dulu turun seminggu kangak pun tak boh-boh pun.
Tapi lah ni hujan sejam, setengah jam, 5 jam, banjir habis. Sebab apa? Tangan kita sendiri. Longkang tak berdalam, buang sampah ikut dan, bukit kita tarah tak tanam semula, sebagainya. Hujan dulu turun lebat pun akak-akak cengkam di tepi-tepi gunung, tepi-tepi bukit. Lah ni gondol sana gondol sini kan. Apa tu di Cameron Highland, di Genting Highland sebenarnya habis tanah hontoh. Allah beritahu dah, itu tangan-tangan kita. Bukan daripada Allah Taala, tuan. Jelas tuan. Allah bagi rahmat hujan untuk kita. Tapi tangan kita ni menyebabkan habis semua itu musnah, tuan. Itu yang berlaku di zaman sekarang ni. Kita pergi lagi, tuan-tuan. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalannya kecuali 3 benda. Mati saja kita di dunia ni, 3 benda yang sampai bersih mati. Pertama, sedekah jariah. Tu bagi hari Jumaat tu RM1, RM2, RM5, RM10, bagilah, tuan-tuan. Betul, mai hari ni contohnya buh dalam tabung tu, sekupang ke 2 kupang ke RM1, RM2, digandakan. Berapa kali ganda? Bahkan 700 kali ganda, bahkan lebih, tuan-tuan. Yang kedua pula, ilmu yang manfaat. Yang tajuk kita hari ni. Ilmu yang manfaat ini yang beri manfaat bagi kita, berguna pada kita di akhirat kelak. Yang ketiga pula, anak yang soleh yang mendoakannya. Kalau kita ada anak, tuan, yang soleh mendoakan kita, itu kita nak, tuan. Cuma mungkin anak tak ada sebenarnya, kita ambil nombor pertama tadi, sedekah jariah. Yang kedua pula, ilmu yang manfaat. Ustaz saya ni bukan ustaz, bukan cikgu, bukan doktor, bukan profesor. Saya ni kerja kampung je. Sebarang ilmu yang manfaat. Ilmu bendang, ilmu harmanih, cantah, buah baja, kan, buah racun, macam mana nak buat ni, padi ambil mana, benih sebagainya, nak buat macam mana, kita ajak orang ambil manfaat. Itu pun ilmu yang manfaat. Jadi semua ni sampai pada si mati, tuan. Itu hadis Muslim. Okey, satu lagi, tuan. Tahu tapi tak buat. Orang kita tahu tapi tak mau buat. Dia tahu saja, tuan. Tahu tapi tak buat. Contoh video ni, tuan, tentang macam mana tentang video budak ni, kan, apa yang berlaku di tempat ni, tuan. Tuan-tuan sejuk sikit. Okey, tentang satu video, sejuk sikit, tuan. Okey, saya ceritalah. Okey, satu cerita ni yang mana satu pekan pokok tumbang, tuan. Pokok tumbang tu, tuan, di tengah pekan. Jadi apa? Jadi jam satu pekan tu. Pekan kangak kita, pokok yang depan anakku kedai bata tu dulu ni jam putu mayung tu contoh jatuh tengah kan Hokkien tu. Habis jam tu kangak. Apa dia jadi, tuan? Mai JKR, mai sebagainya, nak tebanglah pokok tu. Kan ni penduduk ramai ni. Apa berlaku, tuan? Dalam ramai-ramai tu, tuan, tu mai depa ni nak urus, nak tebang pokok ni, nak urus. Kan? Tiba-tiba, tuan-tuan, hujan pula. Hujan lebat. Tahu-tahu duk bincang nak selesai masalah, hujan lebat. Depa pun tuang habis, hilang asal sebab hujan tadi. Apa jadi budak ni tadi di jalan kaki, dia pergi tolak pokok. Kalau kita tengok, budak-budak main hujan tolak pokok, sonyok dia main hujan tolak pokok. Orang semua tengok, awak budak ni tolak pokok seorang-seorang dia. Apa yang berlaku? Budak-budak lain yang tengok tolak sama. Budak-budak main hujan seronok tolak pokok. Kita kata lagu tu. Dia tengok lama-lama, kita orang besar takkan tak mau tolak sama. Sebab apa? Budak tolak pokok, dia pun nak bagi kali. Kita yang tua ni lagi-lagilah ada tenaga kuat, boleh kali ramai-ramai maknanya. Nampak? Mai pakcik tu, mai makcik ni, kan, bawa yang mana naik beca tadi, yang naik kereta tadi, tolak ramai-ramai. Apa yang berlaku, kan? Lama-lama pokok tadi yang berat tu boleh diangkat, dialih, kan? Nampak? Habis kereta yang berapa puluh tadi yang jam boleh jalan sebentar. Ramai dah kita tahu, kita pun tahu. Tapi kita tak buat. Tak apalah. Jepam ada rela ada, bomba ada, depa lah buat. Contohnya. Kalau kita boleh mampu kita buat, kan? Sebab apa? Ramai orang kita lah ni tahu tapi tak mau buat. Itu penyakit, kan? Kita nak lah ni, kita tahu kita yang buat. Sebab apa? Kita berilmu. Berilmu saja tak boleh, kena beramal. Kena buat. Beramal saja boleh tak? Tak, kena sebarkan. Itu apa? Itu dia punya langkah-langkah apa tu berilmu, kan? Okey, yang seterusnya, mohon doa, kan? Kena mohon doa. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu bagiku. Surah Taha ayat 114. Jadi kita minta, ya Allah, berilah ilmu padaku, tambahlah ilmu bagi kita, kan?
Itu kita mohon pada Allah, tuan. Kita boleh kan, doa kita harian tu terselit tentang minta ilmu, tambah ilmu, yufaqih fi din, minta, tuan. Okey, gambar yang seterusnya, tuan, last sikit, tuan. Okey, berkaitan dengan teknologi. Ini tuan gambar macam mana teknologi ilmu, tuan. Apa orang ni buat yang boleh manfaat untuk kita semua, tuan. Tuan, ni contoh hari pertama. Sekelompok engineering sebagainya ni, dia berhimpun, dia buat satu binaan, tuan. Hari pertama, hari kedua, dipasang satu benda kan, tak nampak lagi benda apa yang dipasang, tuan. Saya tunjuk sini, saya cepat sikit. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dipasang railing. Malam pun kerja, tuan. Pagi, petang, siang, malam. Railing tu, dia buat railing boleh bergerak, tuan. Tu yang pertama. Saya pergi lagi. Rupanya dia ada 2 platform, dia ada banyak stage. Dia benda apa, tuan. Hari ketiga, ni hari keempat, rupanya dia buat satu staging, tuan, boleh bergerak-bergerak ke atas, tuan. Nampak? 2, 3. Benda apa ni? Ini nak habis siap. Hari kelima, ni hari ke-6, tuan. Dia pasang elektrik apa semua. Okey, hari kelima petang. Apa dia, tuan? Parking kereta. Masuk kereta parking, naik atas. 2 kereta parking, naik atas. Jarak lebih kurang 2 meter, 3 meter saja jarak dia, boleh angkat kereta 10 kanan, 10 kiri. Nampak, tuan, teknologi. Kita pergi kangak, tuan. Pergi periksa apa? Kecil manis, darah tinggi. Pergilah hari apa? Hari Sabtu, hari Rabu. Ambil darah. Pusing dah pagi tu 8.30, tak jumpa parking lagi. Pusing 2 orang, tak jumpa lagi. 5 orang, baru jumpa parking. Nampak, tuan? Tempat kita perih tak ada luas. Guna teknologi, tuan. Walaupun 2-3 meter, tuan, boleh angkat 5, 10 biji, 20 biji. Kelebur 10 benda ni, dah 100 biji dah, tuan, boleh selesai. Orang luar ada duit. Setakat nak bayar RM2, RM5, orang bayar, tuan. Dia nak berjalan jauh sebagainya, teknologi, tuan. Sebab tu Allah kata tadi, aku akan angkat darjat orang yang berilmu ni beberapa darjat. Beza, tuan. Gaji dunia pun berbeza. Lepas SPM gaji 1,000, dia ada diploma 1,500, ada ijazah pula 1,800, ada master pula 2,000, PhD pula mungkin 2,400, 2,500. Itu gaji dunia. Beza antara kita, tuan. Itu janji. Okey, last sekali, tuan-tuan, akhir sekali dengan ilmu tadi. Okey, beza, tuan, tentang ilmu dengan segala hayak. Apa dia, tuan? Ilmu segala hayak ni. Ustaz, dia punya skrin saya. Okey. Ilmu daripada segala hayak. Macam mana, tuan-tuan? Ustaz, okey. Ada kabel tak apa nak apa? Okey. Okeylah, no. Okey, ilmu segala hayak, tuan. Manusia akan dibedakan derajatnya hanya dengan satu gelas air ini. Orang yang punya ilmu, dia mengambil dengan tangan kanannya, maka dia dapat satu pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, makanlah dengan tangan kanan. Okey, dari pertama sekali, nak makan makanan ni pakai tangan kanan. Jadi nak makan, nak minum, guna tangan kanan. Kalau kita berilmu, nak minum air, ambil tangan kanan. Nak makan, ambil tangan kanan. Dapat satu pahala, tuan. Dan ketika akan meneguknya, dia mengatakan Bismillah, maka dia dapat 2 pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, ucapkan Bismillah. Kalau kita berilmu, bukan ambil tangan kanan saja. Kita nak suap tu baca Bismillah. Dapat 2 pahala. 2, sebab apa? Kita ada ilmu. Tadi tangan kanan pertama, kedua baca Bismillah, 2 ilmu. Ketika dia akan meminumnya, tidak meniupnya walaupun panas, maka Nabi SAW mengatakan, dan janganlah engkau bernapas di bezana. Jadi dalil yang ketiga ni, Nabi pesan kita, hadis Muslim, kalau minuman tu panas, jangan gerus minum. Tunggu saat bagi kering, baru kita minum. Itu dalil dari sahih. Jadi kalau kita berilmu, biar dulu saat, jangan duk pimbui. Biar dia terjuk sikit, baru kita minum, tuan. Tu dapat dah dalil yang ketiga, 3 pahala, tuan. Kemudian apa? Disunahkan meneguknya 3 kali. Walaupun boleh 1 kali, tapi adanya 3 kali. Sebab dalil kata Nabi ajak kita, kalau ayak tu boleh kita adjust 3 kali minum. 3 kali teguk minum, sekali, 2 kali, 3 kali. Bukan kata ambil sekali langgah tu minum sekali. Boleh nak minum, tapi sunnahnya 3 kali. Sebab Nabi tak mau bagi kita minum nyawa dalam ayak. Duk minum sekali minum. Sambil minum sambil duk nyawa, tak bagi untuk kesihatan. 4 pahala, tuan. Maka dapat 4 pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, apabila beliau meneguk air dari gelas,
maka beliau bernapas. Artinya bernapas itu 3 kali. Dan apabila dia kalau meminumnya mengatakan alhamdulillah. Yang ni yang kita tak buat tuan. Minum lapar bismillah. Tapi dah kenyang alhamdulillah, tak kata alhamdulillah pun. Berapa ramai orang kita tak ucap alhamdulillah. Jadi dengan ilmu tuan, satu gelas air tadi beza orang berilmu tak berilmu. Setengah orang dia pakai randuk ambil je. Bismillah pun tak. Tangan pula tangan kiri. Iblis syaitan guna tangan kiri untuk makan. Kita ambil tangan kanan untuk makan dan minum. 1 pahala. Baca pula bismillah dapat 2 pahala. Kalau air panas jangan kita muih, biar dia bagi kering bagi dia sejuk. Ketiga pula, keempat pula, kalau boleh kita minum 3 kali teguk. Kalau ya kita mampu. Kalau air panas tu biarlah dia sejuk sikit. Kemudian yang kelima tadi baca alhamdulillah. Dengan buat 5 benda ni ilmu segala hayat. Tuan-tuan beza orang yang tak berilmu. Boleh tahu dia ni belajar agama tak? Pakai belasah ke ikut orang ke? Sebab apa? Atas ilmu. Jadi kita tuan contoh dengan segala hayat pun boleh beza orang tu berilmu tak berilmu. Dia tahu tak tahu, dia amal tak amal. Mungkin tahu saja tapi tak beramal. Kita naklah ni kita berilmu dan beramal tuan. Yang tu saya menyuruhlah sahabat-sahabat kita main dah cari ilmu tak mana-mana mengaji, pergi dengar tuan. Jadi kita fikir nanti betul tak betul apa yang dikatakan itu. Sama ada Allah kata, sama ada Nabi kata. Itu panduan kita tuan. Jadi kita nak angkat orang kita ni, Malaysia kita, Perlis kita ni, kampung kita ni bagi orang yang berilmu dan beramal. Dan Allah alam saya berhenti dekat ni. Dan masuk waktu dah. Jadi kita jumpa pula insya-Allah pada minggu hari ganjil. 1 Khamis pertama, ketiga atau kelima. Dan insya-Allah kuliah subuh hari Ahad pertama, kedua, ketiga dan kelima. Semua ganjil tuan. Khamis dan hari Ahad insya-Allah tuan. Sekian. Ada tu nak tanya apa untuk tajuk ini? Kuku nak tanya apa bab ilmu ni. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung nanti bab kita jahil ilmu ada tapi jahil tentang nak beramal pula. Tahu saja tapi tak buat tuan. Macam mana pula? Dan wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.